Saya dengar dia punya masalah adalah masalah ketakstabilan hormon ya. Selepas bersalin dengan ada masalah ketakstabilan hormon, naik berat badan ya. Okey, jadi Kak Ijaz minta Lia cerita apa yang terjadi, apa masalahnya. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Kak Ijaz pagi ni dalam borak-borak pagi dengan Kak Ijaz. Hari ni Kak Ijaz ada lagi satu customer yang Kak Ijaz bawa untuk dengarkan dia punya cerita lah. Kita nak dengar cerita daripada Kak Ijaz dengan Lia. Hai Lia. Hai, Assalamualaikum Kak Ijaz. Waalaikumsalam. Akhirnya bertemu juga. Akhirnya bertemu juga. Okey, Lia ni salah seorang pengguna Kak Ijaz yang Kak Ijaz dengar dia punya masalah adalah masalah ketakstabilan hormon ya. Selepas bersalin dengan ada masalah ketakstabilan hormon, naik berat badan ya. Okey, jadi Kak Ijaz minta Lia cerita apa yang terjadi, apa masalahnya. Okey, hai semua, saya Lea, saya daripada Kajang. Saya ada masalah hormon selepas saya beranak anak pertama saya. Dan selepas saya mengambil suntikan perancang depo lah. Last saya punya berat masa 9 bulan tu 68 kg je. Itu paling berat lah masa baby still dalam perut. Masa 9 bulan tu last check tu 68 kg je. Tapi lepas habis pantang, lepas suntik depo tu berat terus naik dadak sampai 75 kilo. Sampai 75 kilo ya. Kena tahu yang sebenarnya ramai orang tak tahu ya, sebenarnya ketakstabilan hormon ni antara punca utama perempuan tu naik berat badan. Betul. Kan? Nampak tak dia punya kenaikan tu banyak kan? Betul, saya tak pernah naik banyak sampai macam tu. Sebab tu Kak Ijaz kalau dalam perawatan Kak Ijaz pun Kak Ijaz selalu tekankan kalau korang nak kurus kena stabilkan dulu hormon. Sebabnya kalau tak stabil dia memang susah nak turun. Susah kan? Memang susah. Kau diet tak? Dia diet tak? Pantang of course lah kita makan benda diet kan Kak Ijaz kan. Tapi tak turun. Tak turun? Macam tu lah, dia turun sikit je. Lepas tu dia dah injek depo, terus dia naik. Selera makan naik. Hormon memang badan kita memang rasa panas lah kalau kita injek kan. Tapi memang selera makan tu memang na'uzubillah lah orang kata. Ya ke? Okey, lepas tu period macam mana dia? Period sebelum suntik depo tu okey. Tapi after hampir depo tu period memang tak stable. Darah period keluar sikit-sikit. Tapi senggugut tu memang teruk. Means kita rasa sakit macam keluar berketul-ketul. Tapi hakikat ni dia hanya keluar setitik dua je. Tu yang saya tanya Kak Ijaz apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu makan. So tu yang Kak Ijaz kasih penerangan yang sangat membantulah saya. Okey, jadi dalam tempoh masa tu berapa lama Lia ada masalah ni? Daripada berapa lama Lia maknanya dia kekal dengan masalah yang sama ni? Sebelum saya consume Kak Ijaz punya produk almost dah 2 bulan jugalah. 2 bulan dengan masalah yang sama lah. Maknanya 2 bulan tu memang ada masalah period sikit. Lepas tu 2 bulan naik berat badan 7 kilo? Ya, betul. 2 bulan je naik. 2 bulan naik 7 kilo ya. Jadi kena hati-hati buat pemilihan kerana kadang-kadang hormon badan kita ni kalau tak stabil memang kita cepat naik berat badan. Betul. Yang lagi satu orang kata alah sebab kau breastfeeding, sebab tu selera makan banyak. Tapi saya tak breastfeeding. Orang kata sebab breastfeeding selera makan banyak tapi tak breastfeeding. Tak breastfeeding. Jadi sepatutnya boleh kurus lah kan. Sebab tak breastfeeding, saya tak ada komitmen yang banyak apa semua. Tapi malangnya berat naik memang begitu mendadak lah dalam masa 2 bulan je. Dalam masa 2 bulan 7 kilo ya, memang betul-betul mendadak tu. Ya betul. Baju tu memang macam Kak Ijaz kata pakai baju mengandung balik. Macam tu. Masuk kerja orang ingat beranak juga tengah mengandung lagi. Macam tu lah. Macam tu lah kita punya perasaan, macam tu lah kita punya bentuk badan. Daripada segi emosi macam mana Lia? Bila kau ada rasa macam down ke, rasa macam
ada suami tegur ke, jadi kenapa tak turun? Suami tak tegur lah, tapi kita sedar sendirilah kan bila pakai seluar jean yang kita suka tak muat. Lepas tu tengok badan, aku ni macam mengandung, naik juga seri. Tapi ni bila dia tak mengandung ni, seri dah tak ada. Dia punya orang kata glow, pembawakan budak tu dah tak ada. Muka kusam semua kan. Hormon tak stabil. Lepas tu tambah pula dengan tidur tak cukup semua kan. First time jadi ibu kan. So memang down lah Kak Izzah. Memang sampai cakap kat husband, tak payahlah kan nak keluar pergi kerja. Sampai rasa tak nak pergi kerja bila kita ada masalah berat badan yang berlebihan ni Lia. Okey Lia, lepas tu apa yang buat Lia rasa nak cuba ubat Kak Izzah? Sebab Lia tengok Kak Izzah punya ubat ni memang herba asli. Memang orang kata tak ada yang macam jamu-jamu yang sekarang ni, kebanyakannya dia punya side effect tu sekejap je. Means dia tak, kalau kita consume tu once kita stop sebulan 2 terus naik balik. Tapi macam Kak Izzah punya ni, walaupun kita macam cheat sikit, dia maintain lagi. Dia tak ada terus bounce balik lah. Dia tak bounce kan? Dia maintain je. Means lepas tu kita punya lepas makan tu 2 minggu lepas tu Lia terus period. And period tu memang lancar lah. Masa tu rasa macam fresh balik. Muka pun orang tanya, kenapa glowing? Padahal tak pakai makeup. Dah start glow balik lah. Dah start glow balik. Lagi satu betul tu Lia. Ini adalah salah satu lagi pembawakan kenapa orang selalu tanya Kak Izzah. Kak Izzah, saya makan obat, orang selalu tegur, orang dah start tegur saya, muka saya naik seri. Sebenarnya bukan pasal apa ya, jangan salah faham. Betul. Dia pasal bila hormon kita stabil, perjalanan darah kita bagus, secara tak langsung bila darah sampai kat muka dia jadi glow. Betul. Keluar darah tu betul kan, dia menjadi glow secara automatik. Tu bonus. Alhamdulillah. Bonus yang kita akan dapat daripada pemakanan herba ni. Okey, jadi lepas tu period dah start lancar lah. Segugut pun ada, tapi kurang lah sakit daripada sebelum. Maknanya dia sakit macam biasa je lah. Dia rasa sakit, tak adalah sakit teruk, tapi sakit macam biasa je lah. Lepas tu once dah keluar period, dia dah okey. Dah tak ada rasa macam kena guling-guling, tak ada. Tak berguling-guling rasa sakit. Berguling-guling dah kita scissor kan. Lagilah sakit. Lagi dia menyengat dekat luka scissor tu. Lepas tu scissor tak pantang betul. Scissor tak pantang betul. Maknanya lepas dah habis pantang baru jumpa ubat Kak Izzah. Betul. Dah habis pantang baru macam nak cubalah ubat Kak Izzah ni, macam best je kan. Baru rasa confident tu sampai. Okey. Jadi lepas makan ubat Kak Izzah, apa efek daripada segi penurunan berat badan? Dari efek penurunan berat badan, selera boleh kontrol lah. Boleh kontrol. Means kalau sebelum ni dia kadang-kadang dia tak lapar, tapi dia memang nak mengunyah je. Tapi padahal dah kenyang, tapi nak mengunyah je. Tapi yang ni bila kita dah boleh kontrol hormon kita pun dah okey, tak ada rasa macam nak mengunyah benda manis je especially. Memang turunlah berat badan. Lepas tu tambah pula dengan diet, dari segi pemakanan macam pantang tu memang turunlah. Memang turun. Tak exercise pun, tapi just makan ubat Kak Izzah konsisten. Lepas tu pantang makan tu je. Berapa lama Lia konsisten makan ubat? Memang hardcore gila sebulan. Hardcore gila ambil set sihat cantik dengan susu perut ya? Jadi set kebaya orang raya lah ni. Lebih kurang lah. Set kebaya sebelum kebaya orang raya kita dah ambil dulu dah. Jadi maknanya Lia ambil set kebaya orang raya. Dalam masa sebulan tu boleh turun berapa kilo? Daripada 75 sekarang ni 68. 75 nak berapa? 7 kilo? 7 kilo. Banyak tu turun tu. Banyak tu lah, memang banyak. Maknanya ada penjagaan pemakanan dengan ada makan susu perut. Bila dengan sihat cantik tu. Ni sebab apa tahu banyak Lia boleh turun adalah kerana kalau dulu Lia tak berpantangan betul, jadi hormon tu tak berapa stabil. Lepas tu bila makan sihat cantik ni dia menstabilkan hormon. Lepas tu tambah pula dengan susu perut, dia bagi kita lawas kan. Betul, memang kan? Tiap-tiap pagi. Kadang-kadang kalau over makan, malam tu boh dah. Kan, dia tak kalau kita lebih makan, dia akan cepat lagi detox kan. Betul, memang cepat.
Jadi sebab itulah Kak Ija rasa Lia boleh turun sampai 7 kilo dalam masa sebulan. Untunglah kau. Akak pun turun 3 kilo je sebulan tau cik. Tapi memang pantang gila lah Kak. Makan tu memang Maggi tak sentuh. Maggi tak sentuh. Air manis tak sentuh. Okey. Memang telan minum ubat periuk je. Air suam, ubat periuk. Kalau nak air ais pun air kuku sejuk ataupun air dalam peti ais. Ais memang tak sentuh langsung. Okey, jadi untuk orang yang berpantang tu ni adalah untuk orang yang lepas pantang yang hormon tak balance, yang maknanya alami kegemukan lepas berpantang ya kan. Okey, jadi adik-adik kat luar minta tolong share pada yang kat kawan-kawan sebab kita nak share pengalaman Lia ni macam mana dia boleh kurangkan berat badan daripada 75 ni ke 68 dah ni. Ya, alhamdulillah. Jadi target nak berapa kilo ni raya? Target nak 55. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi perjalanan tu. Dia target nak 55 kilo lah. Banyak tu. Banyak tu. Tak tahulah. Kita cuba. Kita cuba sebab macam Kak Ija pun ada target juga kan. Bila nak mengurangkan berat badan ni kita memang kena ada target. Betul. Jadi Lia apa selain daripada kesan kurus, kesan hormon stabil, lagi apa lagi dia dapat? Boleh katakan memang kita rasa happy lah. Badan tak cepat lesu. Kalau lagi bila season ni tak rasa sakit sangat. Certain orang dia akan rasa berdenyut lepas even dah 3 bulan, 4 bulan pun dia akan rasa berdenyut dekat jahitan Caesar tu kan ataupun dekat pangkal Caesar tu. Tapi Lia alhamdulillah dah boleh angkat barang apa semua, buat kerja lasak pun alhamdulillah dah okey. Dah rasa selesa perut. Rasa selesa perut, tak ada masalah. Even period pun rasa selesa, means boleh buat kerja lah, tak adalah lesu je. Rasa lain lah. Rasa lain lah, rasa energetik lah. Rasa energetik ya. Okey, itu perkongsian daripada Lia. Jadi apa nasihat Lia? Nasihat Lia, janganlah tak berpantang. Berpantang memang kena berpantang. Sebab apa? Sebab dah rasa dah macam mana? Dah rasa macam mana. Yelah kita macam Caesar. Sebab kita tak jumpa guru yang betul untuk berpantang kan. Duk dengar cakap orang yang tak betul je. Tak boleh pakai tu, tak boleh makan ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni untuk Caesar kan. Kalau normal senang. Padahal Caesar pun sepatutnya kena pantang kan. Tapi dia duk dengar silap info, taklah berpantang betul. Jadi memang tak berpantang lah. Pantang betul-betul sekejap je lah, seminggu awal tu. Lepas tu after that tak pantang. Jadi kena berpantang lah pada dia. Betul ya. Memang rasa sakit badan bila tak rasa lah. Kita pelik lah rasa kenapa patutnya habis pantang tu kita dah rasa fresh kan. Tapi a week after suntik depo and a week after habis berpantang 44 hari tu, badan rasa seram sejuk. Macam bentan orang kata. Memang bentan. Memang kaki, tangan semua sejuk. Nak demam lah. Padahal air susu semua dah tak ada. Tapi rasa macam tu lah. Tu yang dok tanya kenapa doktor tanya. Mungkin sebab efek daripada depo ke apa benda. Tapi bila untuk second month tu tengok pun benda yang sama juga terjadi kat Lia kan. Tu Lia kata why not cuba kat Ija punya lah. Sebab kebanyakan tengok produk lain macam kebanyakan macam short term punya effect kan. Kita try lah walaupun herba asli, maklumlah tekat orang muda. Orang muda, dia muda lagi kan. 20-an lagi tahu. Dan dia berani nak cuba herba kampung kan. Betul. Macam mana boleh terbuka berani nak cuba tu? Sebab Lia memang suka benda-benda yang organik ni sebenarnya. Lagi herba sebenarnya kita suka tapi nak minum tu takut. Tapi bila dah minum okey pula rasa. Okey, bila dah minum tu rasa tak adalah rasa macam orang kata macam nak muntah macam tu, tak adalah, rasa okey je. Mungkin masa first time tu biasalah first time kan. Tapi bila dah seminggu, 2 minggu kita dah konsisten tu, teguk je. Okey dah kan? Okey dah. Jadi untuk adik-adik yang kat luar sana ni perkongsian daripada Lia, daripada Kajang dan sekarang ni kenapa Lia jadi ejen Kak Ija pula sekarang? Nak jadi ejen sekarang ni? Satu sebab sebenarnya memang nak spread the news lah, kebaikan produk Kak Ija ni. Sebab mula-mula kita spread macam tu kat cousin je. Lepas tu dalam hati tiba-tiba terdetik. Biasalah saya pun memang kita punya background memang business woman. So memang kita pun terdetik why not daripada makan and cakap saja why not kita jual betul-betul kan. At least dapat duit tepi kan sikit kan. Then kita nak
kita memang war-warkan Kak Ija punya produk lah. Memang baik. Memang rasa bagus lah untuk Lia. Memang sebab kita consume dulu, kita rasa memang okey, memang padu, baru kita bagi tahu orang. Betul, insyaAllah. Okey, jadi itu perkongsian daripada Lia. Kak Ija nak ucapkan terima kasih pada Lia sebab bagikan masa untuk dengan Kak Ija. Jadi untuk yang berada di area Kajang, kalau nak senang ataupun nak nasihat pasal herba, pasal produk-produk Kak Ija, kalau jumpa Kak Lia boleh dapatkan daripada Kak Lia. Facebook apa Lia? Facebook page Lia, Chun with Lia Fazil. Chun with Lia Fazil. Nampak Chun dah 7 kilo ya? 7 kilo 7 alhamdulillah. kilo turun dengan set kebaya on raya. Tengok. Ouch, jealous mak. Okey, jadi sekian dulu daripada kita live hari ini. Kita jumpa lagi esok insya-Allah dalam waktu yang sama insya-Allah kalau boleh. Okey, bye. Bye.